A very good morning to every one of you. Congratulations lah pagi ni semuanya dapat hadir. Okay. Alhamdulillah. So kita akan teruskan lah untuk sesi yang berikutnya. Ini adalah bab ataupun subtopik yang terakhir lah. Okay. Kita akan masuk tajuk pendimensian. Okay. Pendimensian ni dia lebih kepada cara kita mengukur sesuatu objek dan kita dimensikan. Apa benda lah pula ni ha? Sekejap Okey. Okey, hari ni lebih kepada macam lebih kurang macam teori lah dulu. Boleh nampak ke paparan yang color kuning lah kat sini? Slide ni baru siap. Boleh ya? Okey. Mungkin dia tak berapa nak sama sangat dengan modul sebab hari ni cikgu nak pergi kepada motu teori terlebih dulu sebelum kita teruskan dengan kita punya latihan-latihan dalam modul lah. Okey. So kalau kita perhatikan di sini pendimensian lukisan untuk lukisan ortografik. Dia ada macam-macam lah pendimensian ni, bukan semestinya pada ortografik sahaja. Okey. Dia ada untuk lukisan ISO, lukisan oblik. Sekejap Okey. Lupa dah. Tak balik Okey, untuk pendimensian lukisan ortografik. Okey. So di sini dia ada komponen pendimensian dan juga dia punya kegunaan dia lah. Okey. Kita nak tahu garisan dimensi tu guna dia untuk apa. So kalau kita perhatikan dalam istilah-istilah ataupun cara penulisan dia garisan dimensi tu okey, dia menunjukkan titik mula dan titik akhir sesuatu ukuran. Okey. Sekejap lagi kita akan tengok dengan cara lebih lebih terperinci lah. Okay, so di sini awak just highlight kan lah. Okay, atau mungkin boleh SS lah. Okay, untuk awak punya info. Dan garisan tambahan pula, dia menandakan jarak yang didimensikan dari objek. Okay, so contohlah saya lukis sedikit lah sebelum kita pergi lebih detail. Katalah kita ada, contoh sikit katalah kita ada satu bentuk objek yang macam gini for example lah. Okay. Dan kita nak dimensikan. Katalah saya nak ambil ukuran dimensi di sebelah bawah ni. Ni. Nampak? Ataupun kecil sangat. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh Okay. So kita ada objek kita lorekkanlah senang bagi nampak clear sikit. Ni Okey. Kita ada satu objek yang kita dah lorekkan tu dan ada satu garisan di sini, kat sini satu, kat sini satu. Garisan ni tak panjang. Dia anggaran sahaja. Okey. Okey, dan kita letakkan garisan di sebelah sini. Ni arrow hitamkan. Sekejap lagi kita akan explain lah cara melukis arrow. Okay, so ni ada arrow. Garisan dimensi adalah yang ini. Nampak tak? Okay, dan garisan tambahan pula adalah yang ini. Dua lah. Okay, garisan tambahan dia orang kata apa, starting line untuk kita limit atau kita hadkan kita punya garisan dimensi. Understand or not? Okay, so perlu ada dua garisan tambahan di situ. Okay, semata-mata dia nak menunjukkan dimensi tu dia nak start dari mana dan berakhir di mana. Boleh faham? Dan garisan yang di bawah ni itu adalah garisan dimensi. Garisan dimensi for sure semestinya akan ada arrow. Arrow pun dia ada saiz yang tertentu. Nanti kita akan detailkan. Boleh? Kita ada dua garisan yang perlu kita ketahui lah. Okey, yang berikutnya adalah garisan penunjuk. Okay, garisan penunjuk ni biasanya dia akan menunjukkan
dimensi itulah. Okay, so biasanya dia terdapat pada bulatan ataupun lengkuk lah. Dia akan show pada bulatan tersebut. Okay, kejap lagi kita akan tengok. Okay, ruang kelegaan. Apa maksud ruang kelegaan? Ataupun biasa kita panggil dia, ni bukan istilah dalam buku lah. Ni gap. Kalau cikgu sebut gap-gap. Okay, so kalau ada gap tu, dia adalah di sini. Kalau kita tengok kat sini. Kita zoomkan. Okay, katalah ni objek kita. Okay, ni lah. Nampak? Cikgu zoomkan tadi tu. Kawasan dia lah. Okay, garisan tambahan kat sini. Garisan dimensi kat sini Okay, hitamkan arrow. Okay, dia mesti ada apa jadi kalau gajah lalu? Ruang dia terlampau besar lah. Kita just nak nampakkan dia supaya garisan tambahan kita tak bercantum dengan objek yang nak kita dimensikan. Understand? So mesti ada sedikit gap ataupun mesti kita khaskan untuk ruang kelegaan di sana. Boleh faham tak? Boleh kelas? Boleh. Boleh Okey, ruang kelegaan kalau kita tengok dia punya kegunaan pula adalah merupakan jarak antara atau ruang kosong di antara garisan tambahan dengan objek. Dia kalau kita nak buat perkadaran tu seolah-olah macam yang kita cakap tadilah. Okay, seolah-olah bagi semut lalu. Tapi jangan pula you pergi tulis dalam jawapan awak. Saiz dia mestilah sebesar semut ke, jangan besar gajah ke. No lah. Ini untuk kita punya perkongsian cara kita nak ingat je lah dalam kelas kita. Itu sahaja. Boleh nak? So kita ada garisan dimensi menunjukkan dimensi sesuatu objek kita, dan garisan dimensi ingat dia mesti ada arrow, dan bila kita ada garisan dimensi kita juga kena ada garisan tambahan di hujung dan juga pengakhiran dia. Garisan penunjuk biasanya dia akan menunjukkan bulatan yang kita dimensikan ataupun sesuatu lengkuk. Boleh faham Okey, next kita ada di sini pula kita ada komponen untuk pendimensian. Okay. Kalau kita perhatikan, kita ada garisan dimensi. Yang kita buat sebelum tadi. Garisan dimensi, kita pergi yang ini dulu. Ni. Nampak? Yang ini adalah garisan dimensi. Okay. Garisan dimensi secara vertikal ataupun secara tegak. Okay, nampak ni. Di sini at least ada gap. Dia tak bercantum pada objek. Garisan apakah yang tak bercantum tu? Itu adalah namanya garisan tambahan. Nampak tak? So as for your exercise also, you have to follow all these rules. Okay? Mesti beri gap sedikit dekat dia. Boleh So garisan dimensi yang lain, ada sesiapa yang boleh berikan saya dia punya ukuran? Yang awak nampak. Yang kita tunjukkan di sini dah ada 60. Anything else that you can see here? Berapa ukurannya? Untuk garisan dimensi mewakili garisan dalam keadaan horizontal. Kita ada apa lagi? 85. Yes, kita ada 85. Okay. Dan kita juga ada 125. Okay. Yang ini semua ditunjukkan pada kita garisan-garisan dimensi sama ada dalam keadaan tegak ataupun dalam keadaan horizontal ataupun dia melintang lah. Boleh Ketiga-tiga garisan ni dinamakan sebagai garisan dimensi. Begitu juga dengan garisan yang lain tu. Okay. So dekat sini kalau kita perhatikan kita juga diberi, kita clearkan dulu yang kita belajar sebelah tadi. Kita juga ada ruang kelegaan. Di sini. Semua adalah yang mana dia tunjuk tu mesti ada ruang kelegaan. Bila mana kita nak menunjukkan dimensi bagi sesuatu bulatan ataupun macam di sini kita ada J30. Yang ini menunjukkan jari ataupun kalau kita tengok di sini dia refer kepada separuh bulatan. J30 ditunjukkan gitu So yang ini patah balik ke sini. Yang ini adalah garisan penunjuk. Kita dah show dah kat sini and then
Yang ini adalah garisan penunjuk. Dia menunjukkan sedang mendimensikan ukuran bagi bulatan ataupun lengkuk. So garisan-garisan ni nama dia adalah garisan penunjuk. Bukan garisan menunjuk garisan penunjuk. Okey, cuba tengok kaedah dia mendimensikan bulatan. Tengok di sini ya. Diameter ni ni. Kita tunjuk arrow ni. Kita tengah refer yang ini. Okey. Diameter 9 mm kali dengan 2 lubang ataupun 2 hole. Apa maksud di situ? Anybody can explain? What does it really mean by diameter 9 mm by 2 hole ataupun 2 lubang? Apakah maksud di situ? Anybody can explain? Or anybody can give your own idea? Anything else? Anything? Apa yang awak faham? 9, diameter dia 9. Okey, yang ini adalah simbol diameter Kalau sesiapa yang tak clear yang ini, ni cara kita nak dimensikan diameter. Kita tak tulis D besar, D kecil sebagai diameter. Kalau you tulis D macam gini, D 9 mm ni memanglah salah cara awak tulis. Okay, let's say times by 2 lubang. Apa maksud di sini? Anybody can explain? Ada 2 anak panah. Just by looking at this diagram, you can explain this. Hello? Ada 2 anak panah. Ada 2 anak panah. Anybody else? Cepat. Apa maksud yang dituliskan di situ? Do you have any idea? Kena buat apa, pembahagi 2. Pembahagi 2 kat mana? Di mana tu? Yang tu apa, dekat anak panah. Di sini Awak masukkan di sini Ni Ni, garisan ni. Okay, good. Tak apa, good try. Okay, bila kita perhatikan ada 2 lubang, nampak 2 bulatan lah. Okay, bulatan yang let's say I just label this as A, this one as another circle here is a B. Okay, katalah kita labelkan A dan B. Just for you to recognize that. Okay, A dan B adalah 2 circle ataupun 2 bulatan. Am I right? Okay, so di sini saiz dia adalah sama. Macam ni kita tahu dia sama? Okay, sebab kaedah pendimensian yang dia tunjukkan di sini, diameter 9 adalah merujuk pada diameter bulatan di sini. Nampak tak? Dari hujung ke hujung. Ini kaedah dia mendimensian. Ni ni. Okay, arrow kat sini, arrow kat sini. Garisan dimensi tu. Okay, dia tunjuk sikit-sikit gitu. Kenapa dia tunjukkan arrow letak di luar bulatan? Sedangkan kalau kita perhatikan yang jejari, cuba tengok yang jejari 30, dia tunjukkan dalam bulatan. Macam yang contoh yang AB tadi, dia seolah-olah tunjuk di sinilah. Nampak tak? Arrow dia letak di sebelah luar bulatan tersebut. Kenapa? Do you have any idea? Sebab nak tunjuk kata yang tu diameter. Okay. Any other answer? Orang lain? Amal seorang je ke yang ada dalam kelas? Senyap je. Zakwan, do you have any idea? Dah cakap tadi. Okey, cuba tengok, perhatikan cara pendimensian untuk jejari 30 dengan cara pendimensian untuk diameter 9 mm yang kali dengan 2 lubang tu. Diameter 9 mm tu merujuk pada diameter bulatan 2 tu lah, A dan B. Kali dengan 2 maksudnya bulatan A dan bulatan B. Nampak tak?
Itu kaedah dia dimensikan bulatan yang sama duduk berhampiran di situ. Okey. Persoalan dia, okey, kenapa dimensi kita ni garisan penunjuk pada dimensi bulatan ni J30 ditunjukkan di sebelah dalam bulatan dan sedangkan di sini arrow dia letak di sebelah luar. Why? The question is why? Why is different? Kenapa dia tak letak saja di dalam bulatan? Contoh kita ada bulatan, diameter dia 9 mm. Okay, kita just draw like this. Kenapa tak boleh? Instead of lukiskan arrow dia di sebelah luar. Ni dia punya pusat lah. Why? Kenapa kita buat yang berbeza? Any idea? Sebab tu separuh bulatan. Okay, any other answers? Shasha, do you have any idea why this happened? Fikir. Kenapa? Sebab kat bawah pun sama. Okey, di hadapan awak ada tak pembaris? Ada, masing-masing ada pembaris? Ada. Can you, boleh keluarkan pembaris dan jangka lukis? Boleh? Semua ada Okey. Bila ada satu bulatan yang saiz dia ataupun ukuran diameter dia adalah 9 mm. Okey, 9 mm. Bila mana saya minta you all lukiskan satu bulatan mengikut diameter 9 mm. So you nak buka je jari berapa pada you punya jangka lukis? Can you tell me? Anybody? Jari 4.5. Yes, 4.5 dalam unit. Dalam unit? Sentimeter. No, we are using here as mm. SI yang kita pakai di sini adalah mm. So 4 perpuluhan. Semua saya nak tengok semua. Okey, kejap lagi tolong snap dekat saya bulatan yang awak lukis menggunakan jangka lukis yang berukuran 4.5 mm. Okey, satu bulatan dan satu lagi bulatan yang berjejari J30 mm. Lukiskan 2 biji bulatan tu, snap bagi dekat saya, hantar. Boleh? Every one of you. Okey, semua dah cuba lukis? 4.5. Bulatan kosong lah. Kat mana-mana? Dekat mana-mana? Dekat ruang, dekat modul awak pun doesn't matter. I just want to show you the really things happen. Cuba buat. Ataupun kita check. Okey. 9 mm untuk diameter. So if you need to draw one circle, you have to use 4.5 mm. And the other circle that you need to use as for the radius is 30 mm. Dapat semua Saya nak keluar sebab saya nak tengok. Awak dah ready ke kalau saya minta awak tunjukkan dalam live ni? Siapa nak cuba? Tak, cikgu tak jumpa jangka lukis. Ya Allah, biar betul. Habis tu tak buat homework ke cek? Buat. Lupa letak mana. Mariam? Dapat perbezaan saiz bulatan yang awak lukiskan? Tak kisahlah J30 awak buat semi ke, buat full ke, tak ada masalah. Just nak tengok perbezaan antara dua bulatan yang kita ada, yang awak lukiskan. Cepat-cepat. You need to think. Tak boleh semua kita bagi je. You kena hands on dan awak cuba fikirkan. Kenapa dia punya arrow letak di sebelah luar dan satu lagi arrownya berada di sebelah dalam bulatan? Why? The question is why? Cepat. Dah siap? Afdalina dah siap?
Dah cikgu Ustaz. Okay, can you tell me what's the difference between your two circles that you have just drawn? Yang 45 tu besar daripada 30. 4.5 lagi besar daripada 30? Are you sure? Ustaz, cikgu silap buat. Are you sure, Lina? How about the rest? Mariam? Diameter. Sekejap keluar sekejap ni. So hilangkanlah pula. Okay. Doesn't matter. Okay. Ni Okay, sekejap. Okay. Okay, saya macam ni lah. Kita ada sebiji bulatan. Okay. Kita ada sebiji bulatan. Bila kita nak lukiskan bulatan kita ni sekejap saya. Okay. Kita ada sebiji bulatan. Okay, katalah saya lukiskan bulatan Bulatan ni kecil. Katalah dia kecil kan. Saiz dia adalah diameter yang kita gunakan adalah 9 mm. Tapi bila nak melukis bulatan, we need the radius. So jejari dia adalah 4.5. Bukan 45 nah. Okay. And then what we are having here is another circle here which refers to J30. Kalau J30 radius dia adalah berapa? Anybody can tell me? 3. Hurry up. 60. Hurry up. We are looking for the diameter. So? Dia akan jadi 60. Yes, am I right? Betul Okey, sekarang tadi kaedah dimensi dia kalau kita perhatikan, kalau awak lukis, awak dah lukis betul-betul seperti mana di hadapan awak cuba hands on kan. J4.5 bulatan dia kecil sangat. Am I right? Compared to J30. Nampak tak? Perbezaan dia seperti mana yang saya lukiskan di screen sekarang. Can you see that? Hello? Yes. Boleh Okey. Boleh. Bila bulatan dia kecil, okay, boleh tak dia dimensikan garisan dimensi tu letak di dalam bulatan. And then nak tulis lagi dengan dia punya perincian-perincian tu. Tak boleh. Agak-agak boleh tak? Tak. Tak sesuai kan? That's why Ya. dia cuba tunjukkan arrow di sebelah luar. Dia tunjukkan gini Ni satu, kat sini satu. And then dia sambung lah. Dia buatkan tu sebagai garisan penunjuk dia. Okay, bila dia show kat sini dia kena ada arrow macam tu lah. Okay, so dia bagi tahu sekian. Okay, berbeza dengan bulatan yang saiz dia agak besar di mana dia boleh aja kita lukiskan di sebelah dalam. Kalau kita nak buat diameter. Dia tak semestinya bila jejari kena letak di sebelah dalam. Tak, diameter pun boleh. Nampak tak? Pun boleh. Boleh faham? Macam ni pun kan, kalau you show macam ni still boleh buat gini Boleh tulis lagi kat sini. Dia punya diameter 60. Boleh aja. Sekarang boleh faham tak kenapa arrow letak di sebelah luar dan di sebelah dalam? Letak di sebelah luar sebab diameter bulatan awak tu dia terlampau ataupun saiz dia terlampau kecil. Tak sesuai kita letakkan arrow sebelah dalam. Okay, and then yang bulatan yang kita letakkan arrow dia di sebelah dalam sebab bulatan dia agak besar. Boleh faham tak sekarang? Dapat? Nampak. Okay, good. Okay, let's say satu lagi. Sekejap Dia keluar satu lagi. Okay. Sekarang, okay, kita ada satu bulatan. Bulatan.
kita nak lukiskan garisan ataupun nak tunjukkan arrow dia. Okay, so bila kita tunjukkan arrow, ni katalah nak tunjukkan arrow dia di sebelah luar. Okay. Katalah gitu Okay, dia ada syarat yang tertentu. Apa maksud syarat yang tertentu? Okay, maksud gini. Kalau kita letakkan arrow ke sini, okay, dia ni awak kena pastikan arrow ni bila kita panjangkan, dia akan menuju ke pusat bulatan berkenaan. Okay, you tak boleh letak sebarang-sebarang. Nampak tak? You tak boleh letak macam ni. Nampak tak? Ni contohlah kalau kita nak dimensikan bulatan kita. Kalau letakkan arrow macam ni, dia akan pergi ke sana. Dia tak kena pada pusat O. Yang ini salah. Wajib dilukis seolah-olah walaupun tak ada garisan yang menuju terus ke pusat bulatan O. Tapi bila mana you lukiskan arrow tu mestilah, okay, dalam mind awak, bila disambungkan dia, for sure dia akan menuju ke pusat bulatan berkenaan. Understand? Ni kaedah nak melabelkan bulatan lah. Okay, you kena tahulah. Tak boleh main hentam, letak sini lah. Letak sini lah. So dia pergi sana, pergi sini. Tak boleh. Ni tak boleh. Mesti for sure dia, aim dia adalah di pusat bulatan. Boleh clear yang tu? Boleh jelas Proceed, we proceed. Shall we? Boleh ke? Boleh. Okey, tadi dah tahu sebab apa? Okey, kita teruskan. Okey, di sini kita ada, okey. Ni rajah sini rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan satu komponen yang berdimensi. Okey, namakan komponen pendimensian yang dilabelkan. Kita baru je kejap lagi tadi tu belajar. So, what is X? Garisan tambahan. Okay, good. Very good. And then, what is Y? Garisan dimensi. Oh, pandai. Amar ke? Zakuan. Oh, Zakuan. Very good, very good. Okay, sekejap je belajar dah dapat. Okay, yang ini adalah garisan tambahan dan yang ini adalah garisan dimensi. Dan di sini dia berikan dekat awak, dia highlightkan di sini adalah ruang kelegaan. Okay. Boleh setakat ni? Ni tak ada masalah. Ni just a very simple task for you. Okay, next. Dalam pendimensian. Okay, tadi kita dah tengok dia punya komponen-komponen. Sekarang kita perhatikan pula sistem. Dia ada dua kategori ataupun dua jenis sistem. Yang di sebelah kiri, dia adalah sistem terjajar. Dan yang di sebelah kanan adalah sistem eka arah. Macam mana kita nak differentiate between these two system? Ada siapa yang nampak ataupun mungkin paparan awak kecil kan, so not to waste your time lah. Okay, so the explanation here is perbezaan dia yang ketara yang boleh kita perhatikan secara orang kata tuntas, cepat. Terus je nampak dan terus bagi jawapan. Perhatikan pada dimensi pada kedudukan vertikal. Boleh nampak tak perbezaan pada pendimensian pada kedua-dua sistem ni? Perhatikan kiri dan kanan dalam keadaan dimensi yang vertikal. Can you see the difference here? Can anybody tell me? Tes ukuran ketinggian dan kelebaran tulis secara selari ataupun ufuk. Okay, good. Okay, kalau you baca dia punya teks tu, okay, ketinggian kelebaran tulis secara selari bla 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 bla. Dia dah baca dah tadi. Okay, so apa dia kalau you tengok, kalau kita tengok pada yang horizontal, for example, let's say yang paling atas adalah 40 dan 40. Ada nampak perbezaan antara dua? Tak ada kan? Nampak sama je kan? Nampak sama je kan? Jadi kalau kata you just refer the horizontal dimension, you tak boleh categorizekan ataupun kategorikan dia adalah sistem terjajar or dia adalah sistem eka arah. Tapi bila kita merujuk pada dimensi yang dalam keadaan tegak, di sini
Okay, kita bagi di sinilah contoh. Yang ni pun sama juga. Ni lah. Ni pun sama juga. Okay. 60 ni 60 ni. 60 ni dengan 60 yang ini. Okay. Arah penulisan dimensi kita iaitu 60, 28 dia ikut selari dengan garisan dimensi. Nampak Boleh Boleh Cara grafiknya awak nampak dia memang totally different. Okay. Dari segi cara nak menulis 60-28. Boleh faham Tapi bila kita tengok sistem eka arah pula, cara penulisan 60-28 dia adalah dalam keadaan mengufuk gitu Nampak tak? Ni Yang tadi dia tuliskan ikut selari garisan dimensi. Tapi bila sampai dekat eka arah, okay, cara penulisan dia adalah berbeza. Dia ditulis secara mengufuk. Nampak tak? Beza sangat. Boleh Boleh nampak beza? Boleh. Boleh Okey, so kaedah nak dimensikan ini adalah kaedah yang perlu awak patuhi lah. Okay, dan perlu tahu cara penulisan sistem dia punya ejaan pastikan betul. Terjajar. Okay, sistem terjajar. Ejaan dia adalah T-E-R-J-A-J-A-R. Okay. Dan yang di sebelah sana pula, belah kanan adalah sistem eka arah. Ada 2 A di sana. Eka arah. Nampak tak? Bukan ika ke apa ke. Itu kedai. Okay. Sistem eka arah. Ejaan pastikan betul. Boleh Okay. Sekali arung lah saya tunjukkan di sini. Okay, you dah clear tentang sistem eka arah yang boleh buat perbezaan dia, boleh detect dia punya perbezaan dengan melihat pada dimensi dalam keadaan yang vertikal. 60, 28, 30, 45. Okay, okay, itu dah clear. Sekarang ni kaedah nak menulis dimensi. Nampak cuba refer pada dimensi yang 10, 20, 50. Kat mana kedudukan dia? Dia berada di sebelah bawah objek kita. Am I right? Ni 10, 20, 50. Kenapa saya nak suruh tengok yang itu? Okey, cara penulisan dia 10 tu jarak yang pendek. 20 juga adalah jarak yang pendek. 50 merangkumi keseluruhan jarak yang dimaksudkan. Betul? Dia just nak dimensikan 10, 20 di situ. Okey, dan di bawah pada 10, 20 tu adalah 50. Cara menulis dia adalah macam ni, kena follow. Kita tak boleh tulis, katalah ni objek yang kita nak dimensikan, katalah gitu lebih kurang. Kita letakkan di sini 50. Ni 50, katalah ni 50 50. And then kita dimensikan dekat sini 10, dimensikan dekat sini 20. Mengikut apa yang ada di atas ni lah. Okay, saya just ringkaskan. Tak boleh macam gini. Sebab apa tak boleh? Dia ada dia punya law yang tersendiri. Ukuran dimensi yang pendek kena berada di sebelah dalam berhampiran dengan objek kita. Tapi ukuran di sini 50 yang paling panjang, dia should be bawah lah. Dia kena berada di sebelah bawah. Clear tak? Sama juga dengan 16 dan 28. 60 tak boleh berada di sebelah bawah. 16, 28. Nampak Yang panjang tak boleh ada dekat and then yang kecil turun-turun kat bawah. Dia kena semuanya duduk, yang kecil-kecil tu, yang pendek tu duduk di sebelah ataupun berhampiran dengan objek kita. Ukuran yang lebih panjang, okay, merangkumi mungkin keseluruhan ukuran objek kita letakkan di sebelah bawah. Boleh faham tak? Boleh. Okay, boleh faham? Hello? Hello. Oh, boleh Okay, so advice-nya untuk latihan awak, jarak antara garisan objek di sini bungkah kita ni. Okay, ni adalah bungkah kita. Okay, ke garisan dimensi yang pertama, jangan terlampau rapat. Actually dia ada ukuran dia sendiri, 7, 10, 10 apa benda kat situ kan. Tapi untuk latihan di sini, kalau tak cukup ruang, tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau ada space di sana, kita jarakkan dia
mengikut, katalah you boleh ambil ukuran 7mm pun boleh. Tapi ambil 10 lah senang. Okay? Jarak antara satu ni bagi sama je. Senang. Boleh Actually dia ada law dia lah. Okay, tapi nak memudahkan awak, kita ambil jarak 10 di sini, 10 di sinilah. Tak nak dia terlampau rapat. Nampak tak? Kecuali awak dah tak ada, apa ni orang kata, dah tak boleh nak ngelak dah. Tak apalah. Boleh setakat itu? Boleh ingat Sekarang terus absorb. Untuk kelas hari ini sistem terjajar. Kaedah menulis dia terjajar, dia adalah mengikut garisan dimensi untuk keadaan tegak. Nampak clear lah. Tapi kalau untuk mengufut dia tak ada beza. Nampak tak? Tapi kalau ikut arah, dia sentiasa dalam keadaan mengufuk. Boleh Boleh tak? Boleh. Boleh boleh dapat Okay, good. Okay, next. Tadi kita belajar komponen, kita belajar sistem. Sekarang kita nak tengok jenis pula. Dia ada jenis dia. Okay, so yang pertama sekali adalah size. Okay, size ni biasanya dia akan beri info pada kita berkaitan dengan berapa saiz komponen yang kita nak labelkan tu. Maksudnya di sini kalau kita perhatikan saiz dia ukuran daripada daripada level sini sampai ke sini. Iaitu ukuran keseluruhan panjangnya bungkah kita. Itu adalah ukuran saiz. Boleh faham? Okey, jejari pula. Tadi pun dah jumpa dah jejari kan? So jejari this one lah. Dia boleh jejarikan sama ada bulatan ataupun semi lah, whatever. Bergantung pada awak nak melabelkan. Okay, ni diameter. Ni dia tunjuk diameter. Ni yang saya maksudkan tadi. Kalau kita panjangkan, for sure dia akan menuju ke bulatan O. Nampak? Okay, so bukan mudah-mudah nak melukis garisan-garisan dalam pendimensian. Ada law yang tertentu that you have to follow. Boleh So kita ada size, kita ada diameter, kita ada jejari. Yang seterusnya, yang keempat, kita ada pula sudut. Sudut di sinilah. Ni you kena ukur lah sudut tu berapa. You just tuliskan dia punya ukuran. Dan satu lagi adalah kedudukan. Apa benda kedudukan ni? Okey, kedudukan ni panduan dia adalah dia menunjukkan satu garisan dimensi yang kita labelkan dari pusat bulatan ke hujung bungkah ataupun komponen kita, atau dari pusat ke pusat. Semata-mata nak menunjukkan kat mana kita nak start melukis kita punya bulatan. Kalau tak ada kedudukan dimensi bagi kedudukan, kita tak tahu dekat mana kita punya XY. Nak cari pusat O tak tahu kat mana. So di situ kena ada dimensi jenis kedudukan. Dia panduan daripada pusat bulatan lah kan. Pusat pergi ke hujung komponen. Atau boleh juga jadi, katalah kita ada bulatan, ada pusat, katalah ada satu lagi bulatan kat sini. Kita nak dimensikan ni. Okay, so kita buat garisan tambahannya. Okay, so ni adalah garisan dimensi kita. Okay, dihitamkan. Yang ini juga adalah kedudukan. Ambil maklum cakna. Okay, kedudukan. Okay, pusat ke pusat boleh jadi juga kedudukan. Pusat ke hujung komponen kita juga kategorinya adalah kedudukan. Isn't it clear, class? Can you absorb immediately? Yes. Boleh Boleh Boleh. Arif Hakimi okay? Are you okay? Are you there? Ya. Ya. Boleh follow Am I going too fast? Boleh. Boleh Okay, disebabkan Arif Hakimi boleh, so can you give me the answer? Raja di bawah, okay, menunjukkan dua jenis sistem pendimensian yang digunakan dalam pendimensian unjuran ortografik. Yang di sebelah kiri, kategori apakah sistem pendimensian itu?
Amar Arif? Bukan, sorry. Arif Hakimi. Can you give me the answer? Answer for A, this one, and also this one. Apakah A, apakah B? Anyone? Arif? Yang selari. Ada selari ke? Apa nama? Baru je belajar. Baru je saat ni. Sistem. Hurry up. Sistem apa tu? Amar Arif? Can you give me the answer for A? Sistem terjajar. Daniel Hakim. Hakim Daniel. Naim Daniel. Apa nama? Daniel Hakim. Bukan Naim Daniel. Yang mana cikgu? Pak. Yang A. Sistem terjajar. Okey. Kalau A terjajar, B adalah? Eka arah. Yes. Good. Very good. Okay. So Amar Arif, awak dah tersilap lah. A kita adalah terjajar dan B kita adalah eka arah. Nampak sistem terjajar. As for this one, okay, the diagram here is in A, sistem terjajar, dan B kita adalah sistem eka arah. Okay, boleh dapat ke? Panduan dia mudah sahaja. You just refer dekat dimensi dalam keadaan tegak di sini. Okay, yang tegak ni lah. Kita ada 60, kita ada 20, kat situ. Yang lain, satu lagi ada yang kita boleh perhatikan adalah pada jejari. Tengok betul-betul. Okay, kalau dia punya pendimensian dalam kedudukan mengufuk okay, dalam keadaan mengufuk paksi X kita tak dapat nak bezakan antara dua jenis sistem tersebut. 20 tu dia sama je. Tapi perbezaan yang ketara adalah pada kedudukan yang vertikal. 60 dengan 60 ataupun 20 dengan 20. J30 dengan J30. Nampak tak? Okay. So eka arah dia straight gini. Nampak Okay. Alang-alang dah kita masuk kaedah menulis pendimensian. So sama juga kategori dia. Bila kita nak menuliskan nama kita mestilah ada dua garisan panduan. Ingat lagi tak? Ataupun dah lupa sebab dah lama tak pergi kelas. Asyik online. Ingat lagi Okey, garisan panduan sebelum kita menulis nama. Let's say nama dia adalah Daniel. Daniel. Tulis cantik-cantik mengikut teknikal. Okey, tulisan teknikal tu tak cukup panjang. Tambah lagi garisan panduan kita. Okey, buruknya tulisan cikgu. Tak apalah. Okey, garisan panduan wajib ada pada tanda nama bila awak nak tuliskan nama di bahagian latihan awak setiap satu. Begitu juga yang perlu apply pada pendimensian. Bukan tulis gitu-gitu je. Bukan tulis macam ni je. 60. No. Mesti ada dua garisan panduan atas dan bawah untuk kesemua dimensi yang awak akan dimensikan. Isn't it clear, class? Boleh ke? Boleh. Boleh Okey, untuk yang dimensi sistem terjajar kalau you perhatikan dia ada arrow tau. Dekat sini dia lukis sini. Okey, and then tengah-tengah ni dia break. Nampak? Awak punya garisan panduan kena berada di situ. Lebih kurang kena ada di tengah-tengah lah. Okay. So katalah awak tulis di sini 100 for example.
Itu kaedah dia lah. You kena anggarkan supaya kedudukan 100 awak tu berada lebih kurang center. Tak naklah dia berada orang kata beratnya di sebelah kiri ataupun berada beratnya di sebelah kanan. Okay. Atau awak juga dibenarkan untuk menulis macam ni. Katalah ni saya punya garisan dimensi. Awak buat garisan panduan di atas garisan dimensi dan tuliskan dia sebagai 100. Juga diberi kelonggaran di sinilah. Boleh aja. Sebabnya apa tau? Sebab ini adalah mengikut orang kata apa? Pengalaman. Kalau kita menuliskan let's say my X here and also this one for example for Y. Okay, tengok X X bila you nak menuliskan 100 tu, okay, you terpaksa lukis arrow, you terpaksa macam adjust lah. Orang kata apa? Macam budget. Budget nak tentukan 100 awak tu berada di tengah-tengah, dia mungkin akan jadi satu burden pada awak. Jadi macam susah sikit. Tapi kalau you buat semua keseluruhan garisan tu adalah garisan dimensi, lepas tu bila you dah lukis tu baru you nampak dia cara nak adjust kedudukan 100, you boleh juga apply kaedah yang Y tu. Nampak tak? Boleh nampak tak? Kaedah mana you nak apply nanti? Boleh Boleh. Ada soalan? Tak semualah kita explain di sini. Kalau you ada masalah apa, you boleh tanyalah dalam group, PM, whatever and so. Okay? Garisan As long panduan as tu memang kena tunjuk lah. Ha? Garisan panduan tu memang kena tunjuk kah? Ya, garisan panduan dalam garisan binaan wajib ditunjuk. Atau kalau you tak nak buat garisan panduan tu menggunakan pensel, awak boleh aja gunakan jangka lukis yang ada 2 mata yang tajam tu. Hari tu macam saya dah ada tunjuk dalam kelas. Okay? Kita tekan tu, ambillah ukuran yang bersesuaian dengan dia. Dimensi jangan terlampau besar ukuran dia. Understand? Okay? You boleh adjust nanti. Sekejap. Okay. You tekan sedikit, letak pembaris kat bawah. You tekan jangka lukis yang tajam tu. Okay? Di atas pembaris awak tu, you leretkan dia punya tu. Maksudnya, awak nampak dia punya bekas besi tu yang di apa orang kata leretkan secara tekan sedikit. Nampaklah 2 line tu. 2 line tu bila awak padam dia akan hilang. Sebab dia seolah-olah macam kena besi yang digariskan sepanjang kertas awak. Tapi jangan sampai lubang Kalau you tak nak guna jangka lukis yang ada 2 mata tajam tu, you boleh gunakan pensel macam you buat seperti biasalah. Okay, dalam garisan binaan. Dia memang very light. Jangan jadikan tu sebagai garisan objek. Boleh Okay, kena praktis dulu. Okay. Di bawah ni menunjukkan plat pencontoh. Okay. Jenis pendimensian adalah seperti yang berlabel A, B, C, D dan E. Siapa nak bagi jawapan? Shasha, can you give me the answer for A? What is the answer for A, Shasha? Kita dah belajar tadi. Shasha? Mana Shasha? Where is Shasha? Mana Shasha? Tak ada ke? Apakah A? Jenis dimensi Tadi kita belajar 5 kan? Size. Shasha dah tukar suara Okay, A adalah size. Okay, what is B? B adalah kedudukan dan C adalah sudut, D adalah diameter dan E adalah jejari. Boleh? Ejaan jejari pun dah salah ni. Betulkanlah. Okay. Dia adalah jejari. Okay. D. Ya, keseluruhannya adalah diameter dan E adalah jejari. Clear kat situ? Tak ada masalah?
Boleh kelas? Boleh. Okey. Kalau dah okey sekarang kita nak tunjukkan macam mana cara kita nak melukiskan arrow. Nampak tak? Arrow awal-awal saya pesan, saya ingatkan tolong lukis dalam keadaan seolah-olah payung tu ditutup. Jangan payung yang terbuka. Apa maksud payung tutup, payung terbuka? Kalau payung terbuka, lebih kurang macam ni. Ni payung terbuka. Nampak? Kalau payung tertutup, dia lebih kurang macam ni. Betul? Nampak payung saya yang cantik tu? Nampak tak? Nampak. Kita tak nak payung terbuka, kita nak yang tertutup. So kalau dah tertutup, kita dah pilih yang ini. Okay, as for our exercise, so kita nak bagi tahu dekat awak lah cara nak melukis arrow sahaja. Okay, so arrow kita lukis, tengok betul-betul. Okay. Ada ukuran dia so hitamkan dia, shapekan dia. Cantik-cantik. Jangan bagi dia tinggal kosong. Cikgu tak apa. Lukis buruk tak apa. Lukiskan arrow cantik-cantik macam ni. Macam mana kita nak tahu ukuran dia? Ukuran dia adalah 1/3. Kat mana 1? Kat mana 3? Di sini adalah 1 mm. Sini. Okay. 1. Di sini adalah seolah-olah 3. Jadi ratio kita gunakan untuk arrow kita adalah 1/3. Just for the arrow. Dapat? Dapat semua? For every single arrow yang kita lukis dalam kita punya latihan, you have to follow these rules. Okay? What you need here is a 1, 2, 3. Okay, 1 ratio-nya 3. 1 yang tu, ni ketebalan dia tu, 3 dia punya panjang arrow. Tapi macam mana awak nak buat? Adakah setiap kali nak mendimensikan awak terpaksa ambil orang kata apa, pembaris, and then ukur lah 1 mm tu kecil kecil je 1 mm, and then sukat pula 3 mm. Takkan kot, kan? You buat satu kali, lukis satu arrow dia, you nampak dia punya perkadaran saiz, you apply lah untuk the rest pendimensian. Tak perlulah setiap kali nak buat arrow awak ukur satu per satu. Okay, that's the tips lah for you. Boleh ya? Okay, we go for the next one is okay, raja di bawah. Okay, dia ada 3 pandangan. Yang ini adalah pandangan atas. Ingat lagi, we are following the unjuran sudut yang ketiga. So for sure pandangan atas akan berada di sebelah atas pandangan hadapan, berada di sebelah bawah pandangan atas, dan yang di sebelah kanan. Okay, ya, ini adalah pandangan sisi. Clear? Okay, dia minta kita dimensikan pandangan tersebut mengikut sistem pendimensian terjajar. Tadi semua dah maklum, semua dah clear. Terjajar dia mengikut arah garisan dimensi kita. Tak kiralah dalam keadaan mengufuk ataupun dalam keadaan tegak, iaitu vertikal. Atau dalam keadaan kita bagi pendimensian untuk diameter ataupun jejari. Dia mengikut, dia adalah selari dengan garisan dimensi kita. Boleh ya? So kita ada 3 pandangan di sini. Kesemuanya awak kena buat garisan pendimensian. Ni kaedah nak mendimensikan. Okay, mengikut sistem terjajar. So you have to follow macam ni lah. Okay, dia dimensikan size, dia dimensikan juga ni jenis dia, kedudukan. Yang ni pun size. Size dalam keadaan mengufuk, 80-50 adalah size. 15 kita adalah kedudukan. Okay, dimensikan di sini juga adalah dalam kedudukan. 20 adalah kedudukan. Nampak tak?
Boleh ikut Boleh ke? Ni yang saya kata tadi 80 dia letakkan di tengah-tengah garisan dimensi. Dia lukis garisan dimensi and dia stop, dia break. Lepas tu dia sambung balik. Kadang-kadang tak cantik kan. So nak bagi nampak smooth, boleh juga dituliskan pendimensian macam 80 dan 20 di sini. Boleh kelas Okey, yang ini adalah cuba tengok ni Okey, ni diameter. Okey, so ni adalah kena dimensikan ketiga-tiga pandangan kita. Nampak tak? Dia minta kita dimensikan mengikut terjajah untuk ke semua 3 pandangan tersebut. So kita kena dimensikan lah. Boleh Make sure ada kelima-lima item yang kita belajar tadi. Ada saiz, ada kedudukan. Kalau ada tak ada sudut tak apalah. Okay. Kalau ada jejari, diameter tolong bezakan lah. Okay. Boleh Okay. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. This will be your homework lah. Okay, akan jadi exercise awak. Okay, yang ini pun okay. Soalan yang ini pula dia minta kita, dia bagi dekat kita objek A. Okay, dan apa yang perlu kita buat di sini adalah kita kena lukiskan orang kata unjuran ortografik. Nampak tak? Unjuran ortografik, awak dikehendaki untuk dimensikan semua pandangan mengikut sistem yang telah pun diberi sini, iaitu sistem eka arah. So, kena lukis dulu pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Di sini dah ada. Okey. Pandangan atas dah diberi. Awak just lengkapkan 2 lagi pandangan mengikut soalan. Okey. Yang ini adalah contoh lah. Latihan, awak kena refer balik you punya modul. Okay, as for your dimension, inilah kaedah yang kena awak patuhi. Okay, eka arah. Okay, ada soalan ke untuk yang ini? Tak ada, kita proceed. Okay, ini juga eka arah. Okay, saya just sebab dimensi ni dia tak susah. Yang penting awak kena fahamkan dia punya rules. Okay, macam mana dia nak menulis, nak melukis, kena ada gap. Yang tu yang penting. Yang selebih tu practice, lagi banyak you practice, lagi akan perfect lah jawapan awak. Practice make perfect kan. Okay, yang ini juga adalah eka arah. Okay, dan yang ini adalah pendimensian terjajah. Semuanya adalah latihan yang berulang sahaja. Okay, lengkapkan lagi 2. Okay, setakat itu ada masalah. Homework kena buat lah. Okay, hujung minggu ni homework awak untuk dimensi. Start dengan latihan dalam modul lah. Dalam modul you ada yang ini. Okay, starting from the beginning from the page of question number 22 if I'm not mistaken. This will be your exercise for your weekday lah. Okay, yang ini tadi lebih kurang is almost the same. Okay, this will be your homework. Okay, sama je. Okay, ni so akan ada 4 soalan sahajalah. Kalau tak silap 4 je. Yang lain tu dia lebih pada teori. Okay. Ini you buat lah. 26, 27, 28, 29. Boleh kelas? Ada masalah apa tak untuk pendimensian? Hopefully tak ada lah. Okay. Ada tak? Kalau tak ada saya nak keluar daripada ni. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Any one of you? Tak ada. Semua boleh faham Okay, before that, I'm gonna stop my recording sekejap.